paling terkuat daripada pelbagai riwayat, tariqah, ikhtilaf, qaul daripada mazhab yang mana lebih kuat adalah annahu idza balagha aftara. Ini soalan semalam. Kalau berlebihan macam biasa itu batal kalau masuk ayat ke kerengkung. Wa illam yubaligh, komok biasa saja, macam biasa, sikit ayat. Fala aftara, fala yuftir. Maka tidak membatalkan puasa. So kita kena ambil dalam bentuk sederhana. Begitu juga dengan gosok gigi dan seumpama dengan dia. Walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquh lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa majjihi. Ini dia qadiyah syartiyah, batal bersyarat. Kalau ada lagi saki-baki makanan di celah gigi, kita makan-makan ada saki-baki dan tak boleh nak buang, gosok dah, fajara bihi riquh, ayat liak bawa dia mengaliak, sisa dia, rasa dia, lam yuftir, tak batal sekiranya syarat in ajaza an tamyizi, dia bercampur dah, tak rasa yang mana ayat liak, yang mana makanan, wa majjihi, dan untuk kita keluarkan dia, lil udri, lil udri, kerana apa? Keuzuran dia. Jadi dipanggil apa? Jadi al-masyaqqat tajlibu at-taysir. Jadi tidak batal. Tapi kalau dia boleh buat keluar dengan lidah dia, di celah gigi, dia pergi telan. Dia pergi telan, itu batal. Sebab itu dia tidak, dia ada kemampuan. Dia dianggap sebagai cuai. Ini diligence. Dia anggap sebagai cuai. Kalau dia telan juga maka batal puasa dia. Sembahyang batal mengikut mazhab Mu'tamad kerana sembahyang ni 5 minit. Qultu al-azhar. Mana dia? Walau ujira mukrahan, kalau dimasukkan makanan, ubat secara paksa ataupun seumpama dengan dia dimasukkan ke dalam hidung, mulut, mukrahan lam yuftir, tak batal. Fa in ukriha hatta akala aftara fil azhar. Kalau dipaksa sampai dia makan, batal puasa mengikut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Dalam kalam Imam Syafi'i. Al-Azhar maksudnya kalam Imam Syafi'i, yang muqabil dia zahir ataupun muqabil azhar, makna dia kuat juga, tapi Al-Azhar lebih kuat. Tetapi Imam Nawawi tarjih sebenarnya yang lebih kuat bagi pendapat Imam Syafi'i, qultu al-azhar la yuftiru wallahu a'lam. Itu yang terkuat, tidak batal. Sebab apa? Al-ikrah yubtilu taklif. Sebab paksaan ini membatalkan taklif. Jadi dia tidak ada qudrah, la ikhtiyara wala qudrah. Sebab apa? Paksaan itu telah menghilangkan keinginan dia. Baik. Dikiaskan kepada orang yang nak matilah. Tapi yang confirm dia pun tak berdosa. Confirm dia tidak berdosa dan dikiaskan kepada orang yang lupa. Wa hina idzin ashbahan nasiyah. Wa bihi faraqa man akala di daf'il ju'. Kalau makan kerana nak mati itu lain. Jadi ini dipanggil qiyas syabah. Nak sama dengan orang yang nak mati ke ataupun orang yang lupa. Pendapat Imam Nawawi lebih dekat kepada orang yang nasi. Jelas ya? Tercatat sikit. Qala wa in akala nasiyan, kalau dia makan terlupa. Okey, nasiyan i'rab apa? Lam yuftir illa an yukthira fil asah, tidak batal melainkan dia makan banyak mengikut pendapat terkuat dalam mazhab. Apakah i'rab nasiyan? Hal. Maf'ul mutlak. Hal kepada apa? Mustafir. Orang yang fa'il dia lah, orang yang makan tu. Illa, ini pendapat yang terkuat, tapi pendapat yang lebih kuat ialah tak batal, melainkan dia makan banyak. Sampai 2-3 talam. Lupa ya. Qultu al-asah, mengikut pendapat terkuat dari segi dalil, la yuftiru wallahu a'lam. Tapi ni jarang berlaku lah. Sebab selalunya kalau kita makan, kita teringat dengan segera. Tapi dia ni makan sampai 2-3 talam, dah habis dah minum air, apa semua baru teringat. Ini istimewa lah.
Kalau lupa macam ni sangat seronok. Kita pun duk tunggu bila lah nak lupa, tak lupa-lupa juga. Baik. Wal jima'u kal akli 'ala al madhhab. Apa maksud dia? Hukum jima' dikiaskan kepada makan. Kalau batal lah, kalau tak batal lah. Fil nisyan. Jadi kaf tu ditangzir. Kaf tu apa dia? Lil tanzir dipanggil qiyas nazir. Kaf li tanzir. Ingatlah. Dia bukan contoh, tapi dijadikan makan itu sebagai aslun. Okey, ilah dia adalah nisyan, jima' itu sebagai far'un. Jadi hukum dia adalah adamul butlan. Hukum pendapat yang terkuat dalam mazhab. Baik. Juga wal imsaku 'anil istimna, daripada onani. Fayuftiru bih, tapi tak kena kafarah. Yang kena kafarah jima' saja. Sebab nas dikenakan kepada orang yang berjima' atau berzina atau merogol. Fayuftiru bih. Wa kadza khurujul mani bilamsin wa qublatin wa mudaja'atin. Begitu juga keluar air mani disebabkan disentuh isteri dia atau mencium atau berpeluk. Lal fikru wan nadhari bi syahwatin. Kalau dia hanya terbayang ataupun tengok keluar air mani, tidak batal, cuma berdosa yalah. Bukan berdosa pasal dia tengok isteri, berdosa sebab bulan Ramadan. Baik. Jadi kalau istinbat dia orang yang tengok gambar porno di bulan puasa, mazhab Syafi'i tak batal lah. Tapi tetap berdosa. Sebab dia tengok aja. Tapi ada qaul yang kata batal. Ala kulli hal boleh ditakzir lah. Kemudian okey. Wa tukrahul qublatu, makruh cium isteri liman harrakat syahwatah. Kalau ciuman tersebut menggerakkan syahwatnya. Jadi kalau qublah liman harrakat qublatuhu al-qublatu syahwatahu. Tapi kalau cium biasa-biasa hanya untuk kasih sayang, tidak makruh. Wal aula li ghairi man harrakat syahwatah tarkuha, lebih baik. Walaupun hatta kalau tak menimbulkan syahwat, meninggalkan cium itu, hatta cium tangan suami pun itu elok ditinggalkan di bulan puasa. Qultu hiya karahatut tahrimin fil asah wallahu a'lam. Bagi dia bukan makruh tanzih, makruh tahrim. Di sini kita tengok kesan mazhab Hanafi kepada mazhab Syafi'i kepada mutaakhirin. Maksud dia haram ini sabit secara zon, ma thabata bidalil zannin. Memang mutaakhir selepas Imam Syafi'i, Muzani dan sebagainya, mereka juga menggunakan istilah karahatut tahrim. Tapi tak begitu banyak. Tetapi sebenarnya istilah ini bukan istilah ulama usul Syafi'i. Ini terkesan kepada Hanafi sebab nak membezakan. Manakala berdosa pun dosa kecil lah. Itu dia punya cerita dia. Yang ini boleh buat kajian lah. Saya dulu terfikir macam mana, sebab kebanyakan ulama mutaakhirin mereka juga sering menggunakan istilah karahatut tahrim. Qala wa la yuftiru bil fasdi wal hijamah. Tidak batal puasa yang kita buat rawatan. Ya. Derma apa seperti berbekam, keluarkan darah, wal hijamah, berbekam. Inda aktsaril ulama. Melainkan ulama Hambali ya. Depa pegang batal, pegang pada nas hadis. Tapi alhamdulillah majoriti ulama termasuk Syafi'iyah makruh saja. Maka ini dikiaskan kepada derma darah. Derma darah asalnya di bulan puasa adalah makruh. Namun kalau diperlukan oleh hospital kerana kes aksiden banyak ataupun kehilangan darah banyak, boleh kita menderma darah sebab kita nak tolong orang. Maka di sana ada kaedah syarak dia sebut apa? Al-karahatu, masuk karahah tanzih, tazulu li adnal hajah. Al-karahah
tazulu li adnal hajah. Makruh ini gugur kalau ada keperluan. Apatah lagi keperluan ini besar. Kalau kecil pun makruh boleh hilang, maka yang besar lagilah hilang. Dan saya ada paper yang kami hantar dulu ke Jabatan Fatwa Kedah tahun 2012. Alhamdulillah diluluskan oleh Majlis Fatwa Kedah untuk menyatakan tidak makruh menderma darah di bulan puasa kalau hospital memerlukan. Paper saya buat untuk Jabatan Darah di Hospital Al-Ustaz. Dan saya siapkan paper tu, dia hantar kepada Jabatan Mufti. Alhamdulillah disemak tak silap saya oleh Fadhil Syekh Amin. Kemudian dia pemesyuarat dan luluskan apa nama dia paper yang saya buat. Itulah first paper yang dibentang saya buat. Alhamdulillah diluluskan oleh fatwa, tapi kita bukan fatwa yang keluarkan, maksud dia meluluskan paper tersebut. Dan paper tu ada dirakamkan di dalam kitab saya, Fiqh Medik. Baik. Qala wal ihtiyatu. Ini manhaj Syafi'iyah. Syarat ihtiyat sunat dia alla ya'kula akhiran nahar illa biyaqinin. Sebab tu kalau kita azan TV ke apa, kalau di Kuala Lumpur jangan makan terus, takut dia tak tally betul-betul. Tambah di Kedah tu biar azan masjid. Sebab yang elok ya ihtiyat. Ini tak nampak celapak, makan terus. Rugilah. Itu kesilapan kita lah, macam berlaku di Kelantan dulu. Tersilap stesen Gegar, silap pasal azan awal. 5 minit sebelum azan, pakat makan habis. Sedangkan mereka nampak cerah. Maka kena qadha, Mufti Kelantan suruh qadha. Memang kena qadha lah. Sebab apa? Al-aslu baqa'un nahar. Dan nas pun ada. Al-ihtiyatu alla ya'kula akhiran nahar illa biyaqinin. Kena betul-betul yakin. So kita jangan kelok sangat. Ni tak ada apa, dia celapak makan terus. Kita hafal teks ni. Kita ni sangat, orang kata apa, sangat luar biasa. Wa yahillu bil ijtihad fil asah. Ini kalau kita tak dapat panduan, kita boleh berijtihad lah. Tapi kena ada ilmu ijtihad lah. Kena belajar ilmu falak. Bagi mereka yang tidak ada ilmu falak, tak boleh ijtihad lah. Dia kena tunggulah orang yang siqah. Di sini ada siapa-siapa tak yang belajar ilmu falak dalam kelas kita? Ada tak? Tak ada lah. Tak ada? Seorang tak ada? Ramai-ramai kita ni. Nanti insyaAllah, mudah-mudahan ada kursus falak, kita join. Wa yajuzu idza dhanna baqa' al-lail. Boleh kita makan kalau kita sangka masih malam. Ini untuk sahur. Jadi dalam sahur tak apa, tapi elok kita berhenti kalau kita dah syak. Tinggal 2-3 minit tu elok kita berhenti. Takut nanti dah makan-makan, silap jam dan sebagainya. Sebab dulu pengiraan dia semua kira falak. Kita sekarang ni bergantung pada jam. Jam pula pusing tak betul. Itu masalah. Jadi tak apa, lewatkan sedikit untuk ihtiyat dan awalkan sedikit untuk ihtiyat. Kalau kita nak puasa ni tak maulah batal-batal. Qultu wa kadza law syakka wallahu alam. Kalau ada syak pun boleh makan lagi. Baik. Qala walau akala bi ijtihadin awalan aw akhiran fabana al-ghalatu batala shaumuh. Tengok. Siapa yang makan kerana dia berijtihad pada awal, makna dia subuh. Dia ingat tak subuh lagi, dia makan rupa-rupanya subuh. Kemudian dia berbuka akhiran. Dia buka awal Tengok-tengok tak tenggelam matahari lagi. Fabanal ghalatu, tiba-tiba salah ijtihad dia pada sahur dan juga pada tengok bulan raya. Apa tengok bulan? Ni tak ada tengok bulan raya ni buka puasa. Fabanal ghalatu, tiba-tiba salah. Batala shaumuh, maka batal puasa dia. Yang ni kaedah yang kita kena hafal. Orang tanya, ini jawapan dia. Di mana dia kata apa? Walau akala bi ijtihad
awalan wa akhiran fabana al-ghalatu batala sawmuh. Batala sawmuh. Ataupun taksim yang kedua. Au bila dhannin, dia makan tanpa zan, makan dia. Walam yabinil hal. Keadaan tak tahu. Dia pun tak dapat maklumat. Betulkah maghrib, betulkah subuh. Sahha wa in waqa'a fi awwali. Ini ada tafsil. Kalau sahur sah. Sebab al-aslu baqa'ul lail. Letak kaedah bawah tu. Al-aslu baqa'ul lail. Wa batala fi akhirih. Sebab apa? Al-aslu baqa'un nahar. Al-aslu baqa'un nahar. Hukum asal siang tu masih kekal, kita pergi ke darah, batal puasa kita. Mata-mata ni sangat menarik ya. Ya Allah Taala bagi ilham kepada apa nama dia Imam Nawawi ni. Baik. Yang ni masalah menarik ni. Walau tala'al fajr sani, kalau dah terbit fajar yang kedua, subuh. Wa fi famihi, di mulut dia tu ada makanan. Ramai orang tanya, ta'amun, ustaz nak telan ke nak buat buah ni? Tak telan sayang. Fala fadahu ay faramahu, dia buang. Dia ludah. Sah sawmuh, sah puasanya. Kalau dia telan, batal puasa dia. Kalau dia telan, batal puasa dia. Lam yasih, maksudnya batala sawmu. Kalau mafhum mukhalafah dia, batala sawmu. Dapat lah. Wa kadha nafsul hukmi. Lau kana mujami'an. Kalau as-saim tu dia sedang berjima'. Kemudian azan. Fanaza'a fil hal. Dia cabut kemaluan dia segera. Fil hal maksud segera. Fa in makatha batala. Kalau dia tak cabut, batal puasanya. Tapi tak kena kafarah. Sebab dia berjimak sebelum subuh. Jadi batalnya bukan kerana jimak, tapi dia mengekalkan jimak. Yang cabut sekarang la tu juga tidak batal. Ingat ini selalu orang tanya. Baik. Qala, habis masuk yang seterusnya, fasal yang keempat, syartus saum. Yang ini dipanggil apa? Syartul wujub, syartus sihhati saum. Syarat sah. Syartus sihhati saum. Okey, ada siapa nak tanya sebelum kita masuk pembahasan seterusnya? Ya. Nak tanya implikasi makruh tahrim dengan makruh tanzih itu, adakah dia bawa kesan kepada dosa pahala atau dia sekadar sama macam ta'rif makruh kita ni? Tak, berdosa. Dosa no? Tahrim berdosa, tanzih tak berdosa. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Satu soalan. Kita kalau puasa dia ada waktu imsak tu kan? Jadi imsak tu lebih kurang 10 minit. Pasal apa di belah Malaysia ni tak pernah disebut sangat pasal ihtiyat untuk buka puasa. Jadi imsak tu ihtiyat untuk berpuasa. Sebab buka puasa ni jarang sangatlah orang sebut ihtiyat. Kena ambil langkah jaga-jaga tu. Lalu akan dengar azan. Jadi di masjid-masjid pun kadang-kadang bulan puasa ni jadi kacau juga pasal jam tu tak tepat. Ya, betul. Jadi jarang sangat orang ambil langkah jaga-jaga. Itu tanggungjawab ahli kuasa. Jadi kena tanya Ustaz Kamarul Zaman ni, Ustaz ada tak? Nanti kita tanya Ustaz Kamarul Zaman pasal apa tak ada. Dia taklah perlu imsak, tapi pengurusan masjid tu kena pastikan betul-betul masuk maghrib. Dia tak ada waktu imsak. Pasal dia tak ada ilmu falak lagi tu. Okay. Kita dah tahu jatuh matahari macam mana. Saya boleh agak.
Jam handphone okey, jam handphone. Tapi janganlah apa-apa pun ambil lebih sikit tak apa. Supaya kita berjaga-jaga. Nanti kalau ustaz mana kita tanya nanti. Okey. Ustaz masjid kena berhati-hatilah azan biar tepat waktu. Qala syartu saum, syartu sihhatis saum. Yang pertama al-Islam. Kalau orang bukan Islam puasa tidak sah. Untuk latihan tak ada masalah, daripada puasa ikut daripada yang terkesan dengan puasa elok. Bagus. Cuma untuk sah tu tidaklah. Wal aqlu mesti berakal. Kalau dia gila tak sah. Budak bawah 7 tahun tidak sah sebab dia tidak mumayyiz. Budak-budak mumayyiz sah. Wan naqa'u minal 'anil haid wan nifas fi jami'an nahar. Bersih daripada haid dan nifas pada siang hari, keseluruhan siang hari. Jadi kalau dia berlaku haid pada hujung waktu, maka terbatal puasanya walaupun tinggal seminit. Sebab syarat dia adalah jami'an nahar. Ya, jami'an nahar maksudnya keseluruhan siang. Kalau siang tu autism, tengok keadaan dia. Kalau dia faham, maka sah puasanya. Kalau dia autism yang tak faham apa, maka tidak sah. Baik. Tuan Guru, Ya, hitam dia ni berapa jam limit dia qada kalau tak perlu qada. macam mana? Hitam dia limit dia berapa jam sepanjang hari Ada limit, dia hanya perlu bangun dia. Bangun, dia sedap, seminit, itu kira sah dah. Lama dia? Dia panggil lahzah, sa'atan. Maksud dia, seminit tu kalau dia bangun dia sedap, itu kira sah dah. Oh. Tak perlu lama. Yang penting dia sedap dalam tempoh 12 jam tu. Ya. Kalau lajak buka puasa pakai tak boleh Tapi kalau yang mana-mana siang, katalah dia bangun ke 10, tu kira sah, tak ada apa. Okey, baik. Syukran. Sebab dia syarat dia bangun sa'atan. Termasuk sains sains sindrom ni pun sama. Sindrom Down termasuk sama. Tengok dia punya otak dia faham tak faham. Kalau dia faham, sah. Okey. Qala wala yadurru an-naum. Ni soalan menarik. Ramai orang tanya, dia tidur. Jadi pitam lain. Tidur sepanjang waktu. 15 jam tidur. Wala yadurru an-naumul mustaghriqu 'ala as-sahih. Dia tidur 12 jam daripada pagi sampai ke isyak. Sah puasanya. Tapi tak eloklah puasa macam ni, dalam Tuhfatul Muhtar disebut apa? Fa in istayqadha lahzatan. Kalau orang yang pitam bangun sedetik, sahha ijma'an. Sah mengikut semua ijma'. Tidak tak apa sebab dia boleh dikejut. Wal azhar, pendapat yang terkuat daripada Imam Syafi'i, annal ighma'a la yadurru idza afaqa lahzatan min nahari. Ini jawapan kepada ustaz tadi. Annal ighma'a pitam la yadurru as-sauma idza afaqa lahzatan min nahari. Ni apa? Dia bangun sedetik ya, 30 saat dah sah dah. Dapat tak ustaz? Okey, baik Tom. Alhamdulillah, hafal yang ni selesai problem, selesai masalah. Ayo. Ada orang tanya semalam, jawapan ada kat sini. Wala yasihhu shaumul 'aid. Tak sah puasa hari raya. Yang kata tambah satu tu. Kampung mana tu? Kampung mana? Kita puasa 30 hari, dia pergi puasa 31 hari. Kampung mana tu? Allahu Akbar. Ya? Nunggu pula, nunggu. Orang Kedah ni pelik-pelik ni. Aduh. Macam-macam. Imam Nawawi dia sebut dah. Wala yasihhu shaumul 'aid. Tak sah puasa hari raya. Raya Aidil Adha
Adil fitri wa kadza tashriqu fil jadid. Ayam tasyrik pun tak sah 3 hari lepas hari haji tu. Sebab dia hari makan, hari minum. Jelas kita kalau ikut sunnah, di antara kelebihan ikut sunnah ni dia ringan. Dia tak membebankan. Sebab itu saya duk fikir tulis buku lah. Rangka dia dah ada wasatiyah dalam sunnah, makna kesederhanaan dalam sunnah. Sebab kita nak tunjuk sunnah ni dia tak membebankan. Tapi kita puji, lek-lek ni ramai orang ikut tabligh ni, masya-Allah. La ilaha illallah. Itu slogan dia. Hati-hati dia ikut. Bagus dia pun ikut sunnah. Tapi ada yang pergi jual kayu sugi sampai RM3 tu yang pelik tu. Jangan jual. Kayu sugi RM5 lah. Allah. Tapi makna dia pun ikut bagus. Dia pun dah sembahyang. Sembahyang jemaah, sembahyang sunat. Subhanallah, kita ambil semua positif. Kita pun kadang-kadang tak buat macam tu. Dia pun pakai serban. Itu kelebihan jamaah tabligh. Itu kelebihan jamaah tabligh. Kita guru takmir pun kalau ada boleh buat kerjasama dengan jamaah tabligh, kita buat. Tak ada masalah apa. Jadi satu benda yang sangat baik. Sebab sunnah Rasulullah SAW ni benda yang baik. Kalau kita buat dalam keadaan tak faham pun kita buat, ikut sikit-sikit, ada kebaikan. Pada pelakuan sunnah tu ada cahaya. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha rubba muballighin aw amin sami'an. Jadi ada cahaya bila kita amal sunnah Rasulullah. Sebab itu sebenarnya isu-isu yang kadang-kadang asatizah kita bangkit, isu sunnah, isu mazhab, sepatutnya tak timbul benda tu. Kita tak perlu timbul kepada masyarakat sampai orang nampak sunnah dengan mazhab ni berlawanan. Mazhab tu adalah pendukung sunnah, sunnah tu didukung oleh mazhab. Tak ada masalah. Kalau orang kata saya nak ikut sunnah pun okey, saya nak ikut mazhab pun okey. Dia kena buat ayat yang orang kata apa, melembutkan ketegangan. Jadi mana ada orang yang lebih beramal dengan sunnah lebih daripada mazhab. Jadi kadang-kadang kita sebut kita ikut sunnah, orang rasa macam jelek. Orang tabligh ikut sunnah dia Hanafi. Jadi tak ada masalah kalau kita sebut saya ni ikut sunni, sana sunni. Cuma yang menjadi masalah maka tak mau mazhab, itu yang menjadi masalah. Kita sunni mazhabun. Kenapa kadang-kadang kita malas nak sebut, kita sebut kita ikut sunnah. Ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu yang lebih baik sebenarnya. Ikut sunnah, kemudian kita ikut mazhab dan tak ada masalah. Tapi lah ni ketegangan. Seolah macam mazhab dengan sunnah ni adalah musuh. Tak betul lah macam tu. Qala wala yahillu tatawwu'u yawm asy-syakki bila sababin. Tidak boleh puasa sunat pada hari syak yang kita sebut tu, hari ke-30. Hari gelap tak nampak nak bulan, ada orang beritahu nampak nak bulan, kita pergi puasa tanpa ada sebab seperti qada. Falau samahu, kalau dia puasa juga lam yasihha fil asah, tak sah puasa mengikut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Walahu sawa. Kalau qada boleh tak boleh? Qada boleh. Walahu saumuhu 'anil qada. Dia macam sembahyang qada waktu tahrim lah. Sembahyang sunat tak boleh waktu tahrim. Okey, macam puasa lah tak boleh puasa sunat waktu yaumul syak. Tapi qada boleh waktu tahrim. Yang kita bahas tu. Itu. Tetapi kalau puasa sunat tak boleh yaumul syak. Qada boleh? Qada boleh. Walahu saumuhu 'anil qada wan nadri, puasa nazak boleh. Wa kadza, boleh juga hukum yang sama. Law wafaqa 'adata tatawwu'ihi, puasa sunat yang selalu dia buat bertepatan dengan hari ke-30 yaumul syak. Wa huwa yaumul 30 min Sya'ban idza tahaddatsa an-nas. Apa iaitu yaumul syak? Hari ke-30 orang ramai bercerita bi ru'yati hilal. Tapi waktu tu mustahil nak nampak, gelap gelita. Au syahida biha sibyan, budak-budak yang nampak. Au abid au fasaqatun, abid hamba sahaya atau orang jahat nampak. Dia pencuri tapi dia beritahu saya nampak anak bulan. Itu dia panggil yaumul syak. Walaysa itbaqul ghaib bisyakkin. Bukanlah disebabkan gelap itu yaumul syak. Yaumul syak bukan gelap saja. Waktu orang tak nampak anak bulan, golongan-golongan fasik ni bagi tahu. Mereka yang tidak ada kelayakan memberi penyaksian bagi tahu dia nampak anak bulan. Itulah yaumul syak.
Allahu Akbar. Sebab apa kita boleh sempurnakan 30 hari? Kalau tak nampak nak bulan, fa'akmilu iddata salasin. Okey. Seterusnya, wa yusannu, ini masuk dalam sunat. Kita boleh habis rasa ni. Kita busam minhaj ni. Baik. Wa yusannu ta'jilul fitri ala tamrin. Sunat kita mempercepatkan buka puasa 1 biji tamar. Wa illa fama'in ay fa'alat ma'in, boleh minum air kosong. Tapi kalau kita ada buah mempelam pun boleh. Ada qaul dhaif di dalam mazhab Syafi'i mengharuskan apa-apa manisan selain daripada kurma kalau tak ada kurma. So kalau kita ada baklava, ada apa lagi mana-mana ni, buah manggis, kita makanlah sebelum kita minum air. Tu yang depa ni tuan guru. Ya. Yang depa buka dengan ni, dukhat ni, tadkhil ni macam mana? Buka dengan isap rokok. Makruh lah. Buka dululah. Dia buka, tapi perbuatan tu kalau makna dia tak elok lah buka puasa yang dengan rokok ni, boleh jadi berdosa sebab rokok berdosa. Nak tahu Syah berdosa tak berdosa tengok kiamat lah. Kami tak boleh nak kata apa benda kan. Dah kena depa ambil berkat dulu, rokok dulu, depa kata pening dah ni pasal darurat ni. Tak ada darurat, definisi darurat membawa kepada kematian, itu definisi dia. Saya ada risalah darurat insya-Allah yang saya akan bawa keluar nanti insya-Allah. Risalah darurah dan hajah. Dia kata sampai pincang sampai pening dia kata. Ya, banyak orang manipulate. Itu semua berlakon dia, Syekh. Ya. Tak apalah, jangan nak isak-isak lah, tapi Allah yajma'u bainana wa bainakum. Allah Ta'ala himpunkan kita. Allah. Pada hari kiamat. Ya Rabb. Sebab kita nak jah pun orang yang isap rokok akan berhujah juga, Syekh. Nak kata apa? Manusia akan disebut apa dia, wakan al-insanu aktsara syai'in dadala. Orang yang paling banyak berhujah manusia. Betul. Excuse. Cerita apa saja dia mesti ada. Darurat dia, hajat dia. So, kita bukan hakim, kita pun bukan malaikat, kita tak la haula wala quwwata illa billah. Kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula. Tapi kalau kita tak isap rokok, kita dapat jimat duit setahun dekat beribu-ribu ringgit. Tapi tak sedekah juga no. Itu masalah. Kalau sehari kita isap RM10, 10 kali 300, 300 kali 12, 3,600 kita dapat simpan wang. Allah. Kalau 10 tahun dah 36,000. 20 tahun dah 72,000. Kalau 30 tahun dah berapa? 100,000. Banyak tu. Sebuah rumah dah. Sebab tu ada orang buat kajian ekonomi. Kalau dengan kita dapat, orang kena kata pekin. Dengan pekin ni. Bahasa. Orang Kuala Lumpur tak faham pekin ni. Kita utara pekin ni. Mampu menjana kewangan. Dia ada kajian PhD tapi saya tak pasti siap tak siap. Konsep minimum tu, minimalist tu. Dia makna di rumah kita jangan banyak barang sangat. Makan pun jangan beli banyak sangat. Contohnya orang perempuan kan dia beli coklat, dia beli cok-cucok. Dia beli yang dia nak makan, jangan beli lebih daripada tu. Kalau buat kiraan setahun tu dia boleh himpun RM2-3,000 lah. Mana dia ada duit yang tiris. Kita duk bincang ketirisan kerajaan kan. Syarikat. Tapi ketirisan peribadi pun dia ada. So, yang ni pun kita kena sistem-sistem ni kita aware lah. Supaya kita dapat macam dapat pergi umrah kan, dapat buat benda yang baik. Semua orang bukan tak boleh pergi umrah tapi dia tak simpan duit kan. Jadi kalau dia simpan setahun 1,000, 10 tahun dia boleh pergi lah. Haji dia boleh pergi haji. Dan ada orang menabung sehari 10 sen kan kat Indonesia tu, dia menabung sehari 10 sen. Lepas 60-70 tahun baru dia pergi haji. So makna dia wa ma tadakhiruna fi buyutikum tu, konsep Nabi Isa tu, apa yang kamu simpan di rumah kamu tu. Sekali kita pindah lah. Simpan duit tu di bank.
Apun balik mana, minum air dulu, makan cucuk, baru isap rokok, dividen 31 lagu. Yang tu bukan, yang tu tak berhaji lah. Ya Allah, itu bukan tugas kita. Kita guru takmir, menerangkan hukum hakam. Kita tidak menerangkan dividen. Tapi tak tinggi. Sebenarnya kalau pelaburan yang bagus, dia 5% ke atas lah. Sebab kita nak bayar zakat lagi, apa sebagainya. Tapi sebab itu, guru takmir kena bijak. Menyimpan, kita ada PMP, kita ada banyak-banyak yang ada duit sikit lah dekat PNB, sikit investment dekat pada TNB ke, Petronas ke, untuk jangka masa panjang. Nanti pencen boleh lah kita rasa long term punya pelaburan. So kita, sebab kita nanti kalau yang ada pencen tak apa, macam Ustaz Ashraf ada pencen kan, pencen macam tak ada pencen ni susah sikit lah. Kita makan duit EPF je. Baik. Qala wa ta'khir as-suhur ma lam yaqa' fi syakkin. Melewatkan suhur selama mana tidak timbul syak. Yang kata imsak tu, kalau timbul syak kita berhenti. Sunat kita berhenti. Di sana ada perbezaan di antara suhur dan sahur. Suhur makna dia perbuatan, ya. Suhur adalah perbuatan kita makan sahur. Kalau sahur, kita pun Malaysia sebut sahur. Jom bersahur. Asalnya bersuhur. Sahur makanan suhur tu. Sahur makanan suhur. Suhur kita perbuatan kita makan sahur tu. Dan dua-dua tu ada qiraat yang sah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah, dalam Malaysia sebut sahur, sahur lah. Ini bahasa Malaysia sendiri dah. Dia telah diluluskan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi tak ada masalah. Dan saya nasihatkan juga supaya guru takmir ada kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat yang terbaru tu. Harga dia RM200. Lengkap, padat. Sebab benda tu kita boleh guna dalam pembelajaran kita, dalam penulisan kita. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang daftar nanti, ada seorang dah daftar dah. Pengajian CJ Eksekutif Guru Takmir. Anda UPSI ni, dia orang Perak dah daftar dah. Jadi siapa yang dah daftar boleh nanti ada assignment nanti dia buat. Bahasa dia boleh tengok kamus tu. Saya beli kamus tu. Sebab kita nak tengok bahasa-bahasa yang mungkin kita tak faham. Jadi kita sebagai pendakwah kena ada juga kamus Dewan Bahasa. Untuk kita tengok bahasa-bahasa yang kita boleh guna dalam penulisan kita dan seumpama dengan dia. Baik, wal yasun disunatkan, tapi bukan benda ni pada sunat, benda ni wajib. Tapi untuk kategori puasa jadi sunat supaya tidak batal puasa. Wal yasun lisanahu 'anil kidbi wal ghibah. Dia kena jaga lidahnya daripada berdusta dan juga mengumpat. Mengumpat haram, tapi nisbahnya itu kepada puasa dari sudut batal tak batal, dia tidak batal. Sebab itu dia dinamakan sunat. Bukan ini orang yang tipu sunat dan sebagainya tu. Tidak ada. Baik. Sebab itu kata Ibnu Hajar, dia kata apa? Nadban min haitsu saumu. Fala yunafi wujubahu min jihatin ukhra. Ya, tidak menafikan kewajipan kita menjaga lidah daripada lisan kita daripada berdusta dan mengumpat. Ini dipanggil apa? Jihatun munfakkah. Jihah munfakkah. Boleh tulis tak? Jihah munfakkah. Dapat tak Syekh Ashraf? Dia panggil jihah munfakkah. Idza infakkahatil jihah fala ta'aruda. Itu kaedah usul fiqh. Idza infakkahatil jihah fala ta'aruda. Satu jihah puasa, satu jihah zat dia. Zat dia haram. Puasa jadi sunat. Okey. Wa nafsahu 'anil syahwat. Dan jangan, ni beli baju ni raya-raya. Kena jaga diri dia daripada syahwat. Semua jenis syahwat. Makan, minum, shopping. Daripada pendengaran, lagu, penglihatan, shopping, bau, minyak wangi. Semua. Tapi diorang raya sampai 7-8 lain. Kita lelaki tak banyak, perempuan lah. Itu termasuk dalam makruh. Beli baju raya banyak dalam bulan puasa ni. Sebab raya ni 1 hari je. Kita raya 30 hari. Ini nak kena tahu sejarah raya Malaysia juga ni. Pasal apa raya di Malaysia 30 hari? Ajaib.
Wa yustahabbu. Disunatkan. Ini selalu orang tanya ni. Semua selalu orang tanya. An yaghtasila 'anil janabah. An tu dipanggil an sababiyah, ta'lil. Qabla al-fajri. Disunatkan kita mandi wajib kerana junub. Kerana junub sebelum fajar, sebelum subuh. Khuruj minal khilaf. Sebab ada yang kata batal. Dan juga haid dan nifas. Supaya tidak ayak masuk ke dalam dubur dan sebagainya. Takut-takut batal. Wa an yahtariza 'anil hijamah, dan disunatkan elak daripada berbekam. Wal qublah, tadi ustaz tanya tadi, elakkan daripada mencium. Wa dzauqit ta'am, daripada rasa makan. Wal 'aq, kita pepak-pepak makanan ni untuk budak-budak. Baik. Wa an yaqula 'inda fitri, macam kita nak buka puasa tu kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ittiba'. Hadis ini Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud, isnad dia hasan tapi mursal. Boleh diamalkan. Sebagai ulama kata dhaif. Tapi dalam mazhab Syafi'i dhaif dalam doa tak ada masalah sebab tak bercanggah dengan apa-apa kaedah syarak. So jelas Ini doa dia. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ada riwayat yang lain yang menunjukkan kepada doa-doa yang lain. Seperti Allahumma dhahama dhama' wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah ta'ala. Wa ghairuhu ya wasi'al fadli waghfirli. Ighfirli ya wasi'al fadli ighfirli. Jadi hadis riwayat Abu Nuaim dan dhaif juga. Tak apa, tak ada masalah. Semua elok-elok belakang. Dan tidak memudaratkan kedhaifan hadis tersebut kerana apa? Li'annahu fil fadail. Dia hanya fadilat saja. Fadailul a'mal. Wa ayyuktira sadaqata, kena berbanyakkan sedekah. Wa tilawatal Quran fi Ramadan, dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita tingkatkan lagi insya-Allah. Dah ada lagi sebulan lagi je. Wa ay ya'takifa, dan disunatkan i'tikaf di masjid sejak daripada bulan puasa, khususnya la siyama, ni ada waktu takhsis, khususan fil ashril awakhir min Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, di bulan 10 terakhir Ramadan, sebab Rasulullah tak pernah tinggal. Ini dia antara amalan-amalan yang terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Okey. Syarat wajib puasa pula. Faslun. Syartu wujubi saumi Ramadana al-aqlu wal bulugh. Beza dengan sihah. Sihah tak syaratkan balik. Orang tak balik pun boleh buat, jadi dia faham. Tapi untuk wajib, dikenakan tindakan undang-undang, mesti balik. Akal saja tak cukup. Wa itaqatuhu, mesti mampu. Kalau sakit tak wajib lah. Bukan tak boleh, tak wajib. Haisan wa syara'an, sama ada sakit dari sudut badan kita ataupun syarak yang tak bagi, iaitu haid dan nifas. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu li sab'in idza ataqa. Dia beza dengan sembahyang tak letak syarat idza ataqa. Sunat budak-budak disuruh puasa umur 7 tahun. Kalau dia mampu, kalau tak mampu, jangan kita suruh dia puasa. Badan dia kecil. Halus pula suruh puasa terus penuh. Kesian kat dia. Baik. Wa yubahu tarkuhu lil marid
idza wajada bihi dararan syadidan, diharuskan tinggal puasa bulan Ramadan kepada orang sakit kalau dia rasa terdapat kemudaratan yang besar seperti penyakit berpanjangan atau tak boleh sembuh kalau tak makan ubat. Kalau orang mengandung takut ada risiko kepada kandungan, dia boleh buka. Walil musafir safaran tawilan mubahan, boleh bagi orang musafir yang 2 marhalah membuka puasa. Ini yang jadi isu tu. Nak buka macam mana? Mazhab mu'tamad kena musafir sebelum salatul fajri. Sebelum solat, macam lebih kurang sembahyang Jumaat lah. Tapi yang diamalkan Malaysia, mereka ambil qaul Imam Ghazali. Dan itu bertepatan dengan Hanafi. Musafir tengah hari pun dia buka. Tapi tak ada isu lah, yang penting qadha. Walau asbaha sa'iman famarida aftara, kalau dia bangun pagi dia puasa, kemudian dia sakit, boleh dia berpuasa, boleh dia berbuka. Aftara maksud dia yajuzu fitruhu, dia boleh buka puasa. Ya, dia boleh buka puasa. Wa in safara fala, kalau dia berpuasa subuh, lepas subuh dia musafir, nak buka puasa tak boleh. Tak boleh. Pendapat mu'tamad. Baik. Walau asbahal maridu wal musafiru sa'imain thumma arada al-fitra, kalau seorang tu sakit bermusafir dalam keadaan berpuasa, depa nak buka, thumma arada al-fitra, dia niat di waktu malam, jaza, boleh lagi berbuka. Makna dia malam tu dia niat, dia nak batalkan niat dia. Okey, on. Jazal fitru. Falau aqama, kalau dia sampai ke satu tempat yang dia niat nak pergi daripada Kedah ke KL, dia orang kata apa, sihat semula, wa syufiya, sembuh, harumal fitru ala sahih, sebab dia telah bermukim lebih daripada waktu musafir. Jadi harumal fitru ala sahih, sebab dia bukan lagi berjalan lah, dia telah bermukim. So kalau kita sampai Kuala Lumpur, esok tu kita dah kena puasa balik. Kita pergi Mekah, macam tadi Ustaz pergi Mekah, dah duduk sana 10 hari, maka hari-hari biasa puasalah. Harumal fitru ala as-sahih. Wa idza aftara al-musafir wal marid, kalau dia buka puasa juga, qadaya, maka dia kena qadha balik. Tak perlu bayar fidyah. Wa kadzal haidu, begitu juga haid kena qadha balik. Wal muftiru bila udhrin wa tarikun niyah, orang yang berbuka puasa tanpa ada sebarang keuzran, dia malas, kena qadha. Begitu yang orang puasa tanpa niat, yang ni yang kita suruh niat sebulan tu. Suruh niat sebulan sebab takut dia lupa niat. Jadi walaupun dia tak makan, tapi dia tak berniat, puasa tu la yang aqidu, tak berlaku puasa. Tak ada apa-apa. Seolah-olah dia hanya gambaran saja. Tapi hakikat syar'iyah tidak puasa. Jadi sebab itu digalakkan ikut mazhab Maliki, niat puasa sebulan. Dan yang ada orang tanya, wa yajibu qada'u ma fata bil irma, orang pitam kena qada tak? Kena. Sembahyang yang tak kena qada, sebab mereka dimaafkan. Mazhab Syafi'i, siapa yang pitam dalam tempoh sembahyang tu, dia tak kena qada. Waktu koma dia tak perlu qada. Tapi puasa kena qada. So, puasa ni sebulan sekali setahun. Wa yajibu qada'u ma fata bisababil irma warid, sebab dia murtad dunal kufril asli. Untuk orang kafir asal, yang tu tak kena qadha sebab dimaafkan. Ya, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan apa yang sebelum dia masuk Islam. Wasiba, tak perlu qadha dunal kufril asli. Di sana ada beza kufur asli dan kufur riddah. Riddah asalnya dia Islam, kemudian dia kafir. Yang ni memang daripada awal dia kafir.
Wasiba kanak-kanak dia balik tak perlu qada. Wal junun orang gila bila dia sedar. Masalah yang menarik. Walau balagha bin nahar shaiman, kalau seorang tu dia balik waktu siang dalam keadaan dia berpuasa, wajaba itmamuhu bila qada, wajib dia sempurnakan tanpa perlu qada sebab dia niat dah. Sebab kita dah bincang tadi syartus sihhatis shaum, bukan dia balik, dia adalah al-aqlu. Jadi puasa dia tetap sah. Jadi bila dia balik je sama untuk dia. Walau balagha fihi muftiran aw afaqa aw aslama muftiran fala qada'a fil asah. Kalau dia balik waktu siang tu dia tak puasa, dia balik waktu siang dia mimpi. Atau dia sedar daripada gila. Waktu siang. Aw aslama dia masuk Islam, tak perlu qada yang lepas. Dia kena esok tu barulah, kalau dia tak buat barulah kena qada. Tapi yang lepas-lepas tu tak kena qada. Masya-Allah, ringan agama kita. Mengikut pendapat terkuat, mengikut mazhab Syafi'i. Wala yalzamuhum imsaku baqiyatin nahar fil asah. Mengikut pendapat terkuat mazhab, tak perlu imsak, tak perlu tahan diri. Boleh makan tapi makan diam-diam lah. Dia tak macam yang kita bincang semalam tu. Buka buka ayah sekali, puasa sekali sebab dia elak tuhmah. Depa ni balik, orang tak kisah sangat, baru nak balik masuk Islam, jadi dia boleh makan. Wa yalzamu man ta'addat bil fitri aw nasya niyata. Wajib qada bagi mereka yang buka puasa secara jahat lah, sengaja, ataupun dia lupa niat. Kena qada. Yang ni tak, wa yalzamu imsak, afwan. Wa yalzamul imsak, hendaklah orang yang buka puasa secara sengaja dan lupa niat, walaupun dia tak puasa, kena imsak, tahan diri tu dia. Dah lah tak sah, kena tahan diri pula, tak boleh puasa pula. Teruk. Jadi kita jangan duk buat macam ni. La musafiran wa maridan. Orang yang musafir dia boleh makan, tak boleh imsak orang tu dia musafir. Dan orang sakit dia boleh makan, nak makan ubat lagi. Yang mana tiba-tiba musafir sampai ke mukim, niat kapal terbang cepat, dia makan sampai-sampai di Kuala Lumpur, dia tak wajib imsak sebab dia buka. Orang sakit, dia pukul 3 petang dia sembuh. Kebah. Masa tu dia kena imsak, tak payah, dia memang tak puasa lah. Yang mana zala udhruhuma ba'dal fitri, yang hilang sakit dan musafir tu selepas dia buka puasa. Sebab mereka ada keuzuran, ada reason. Yang tadi buka tanpa sengaja, mereka buat benda jahat. Dan dia lupa niat, itu kesalahan dia cuai. Jadi hukum berbeza bagi mereka yang ada keuzuran syar'i dengan tidak ada keuzuran syar'i. Qala walau zala qabla an yakula, kalau hilang sembuh sebelum dia makan, dia nak buka puasa masa sakit tu, tiba-tiba sembuh. Walam yanwiya lailan, malam tu dia tak niat berpuasa sebab dia sakit. Fakada fil madhab, orang macam tu pun tak wajib imsak, dia boleh makan jugalah sebab dia tak niat puasa, kedarah je lah. Dia sakit, dia tak niat, aku nak makan ubat pagi esok. Pukul 12 tengah hari dia sembuh. Subhanallah, magic. Pukul 12 tengah hari dia sembuh. Nak kena imsak tak? Tak perlu imsak. La yalzamu. Baik. Wal azhar, pendapat terkuat daripada Imam Syafi'i, annahu yalzamu man akala yawma syak. Wajib imsak bagi siapa yang makan hari syak. Thumma thabata kaunuhu min Ramadan. Tiba-tiba lah, rupanya hari ke-30 tu dah masuk 1 Ramadan dah. Kena berhenti makan dan imsak walaupun dia tidak berpuasa sebab dah makan dah. Ini pendapat yang terkuat dalam isu kalau berpuasa yaum syak. Wa imsaku baqiyatul yaum min khawas Ramadan bi khilafin nadhri wal qada. Ingat, imsak ini hanya di bulan Ramadan. Tidak berlaku kepada nazar dan qada. Seorang tu dia qada puasa Ramadan, sekiranya nak buka lah. Tak ada masalah apa. Kalau dia orang kata apa, lupa niat,
nak qada. Makan je lah. Dia plan dia nak puasa qada. Dia lupa niat qada. Jadi pagi esok tu dia boleh makan tak? Boleh, sebab dia hanyalah min khawasi Ramadan, khas kepada bulan Ramadan saja. Macam tu juga kafarah. Orang yang berjima' qada puasa di bulan bukan Ramadan tak kena kafarah. Kata dia puasa qada Ramadan, kemudian dia berjima' dengan isteri dia, batal lah puasa. Tapi kena kafarah tak? Tak, sebab kafarah jima' hanyalah dikenakan pada mereka yang duduk dalam bulan Ramadan, min khawasi Ramadan. Jelas ya? Ini masalah yang menarik. Faslun, menerangkan tentang fidyah. Menerangkan tentang fidyah. Ada persoalan kan nak tanya? Dah habis tajuk ni? Puasa Nabi Daud tu kira sunnah Rasulullah ya? Diakui. Jadi sunnah tu diakui, maka jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh ulama muktabar lah. Macam mana? Diakui oleh ulama muktabar kah? Ya, bukan ulama, diakui oleh syariat sendiri. Man fatahu syai'un, siapa yang tertinggal di bulan Ramadan, min Ramadan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, famata qabla imkanil qada, dia mati sebelum sempat nak qada, mati hari raya pertama. Kita buat panjanglah insya-Allah. Fala tadaruka lahu wala ithma, tak perlu qada, tak perlu bayar fidyah dan tidak ada dosa. Sebab masa dia tinggal itu pun sebab uzur. Ni bukan sebab tinggal sengaja, dia sakit. Kemudian dia nak qada tak sempat, tak perlu qada dan tak ada dosa. Macam orang tak buat haji lah. Fidyah tak ada, qada tidak ada sebab dia tidak cuai. Wa man mata ba'da tamakkun, tapi kalau dia mati selepas dia mampu qada, dah bulan Muharram dah Safar dah, lam yasum anhu walihu fil jadid. Kalau dia mati, pendapat terkuat mazhab Imam Syafi'i, qaul jadid dia ialah tak boleh diganti dengan puasa. Lam yasum anhu waliyu. Bal yukhraju min tarikatihi li kulli yawmin muddu ta'amin. Bahkan dikeluarkan daripada peninggalannya 1 hari 1 mud, 1 cupak. Tapi pendapat wa kadzan nadru wal kafarah, begitulah nazar dan kafarah, tak perlu diqada tetapi dibayar dengan fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat mazhab Syafi'i, qultu huda al-qadim azhar, pendapat qadim Imam Syafi'i lebih kuat, iaitu boleh qada sebab ada hadis sahih, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Jadi Imam Nawawi mentarjih pendapat lama Imam Syafi'i di Iraq. Ini di antara contoh-contoh pendapat qadim yang menjadi kuat. Sepatutnya kaedah pendapat qadim dah dibatalkan, dah direvok. Tapi pendapat tersebut dikuatkan balik oleh ulama mazhab kerana hadis yang diriwayatkan itu adalah sahih. Dan hadis yang suruh buat keluar cupak itu, cupak gandum atau beras itu adalah hadis dhaif. Nampak tak? Diqada oleh wali-walinya. Siapa walinya? Kullu qaribin 'alal muhtar. Orang dekat dia lah, anak, bini, cucu, pak menakan, pak. Walau sama ajnabiyyun biizni wali sahha. Ini juga kalau wali dia malas nak puasa tapi dia minta tolong orang lain, ada izin, maka sah. Kalau kita upah orang lain untuk puasa untuk pak kita, sahha. Ini kaedah dia. Tapi dengan izin. Dapat tak yang ni? Walau sama ajnabiyyun biiznil wali sahha. Walau bi ujratin, walaupun dengan upah, hatta sekali dengan upah pun. Dikiaskan kepada haji.
La mustaqillan fil asah. Tak boleh puasa ajnabi tanpa izin wali. Tak boleh tiba-tiba dia tahu je nak qada tanpa izin wali. Tidak boleh. Sebab ini ada tanggungjawab wali, dia mesti dapatkan permission dulu. Ini ramai orang tanya. Ramai sangat orang tanya. Imam Nawawi dah jawab. Ni hafal ni. Syafi'i mesti ramai orang tanya ni. Walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun, siapa yang mati dia ada hutang sembahyang dengan i'tikaf, lam yuf'al anhu, tak perlu qada untuknya. Wala fidyata, tak perlu bayar fidyah. Wa fi i'tikaf qaulun, i'tikaf ada pendapat yang boleh tapi pendapat terkuat tak boleh. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok inilah mazhab Syafi'i. Jadi tak gaduh kita nak upah orang qada sembahyang pak kita, tak perlu. Apa yang kita perlu buat? Hadiahkan Quran, bacaan Quran, Fatihah, istighfar. Nas wa man mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al anhu wala fidyata. Tak ada fidyah. Baik. Jelas ya? Wal azhar, pendapat terkuat Imam Syafi'i, wujubul muddi ala man aftara lil kibari. Wajib bayar fidyah 1 cupak bagi mereka yang berbuka kerana tua dan dalam 5 tahun ke atas tak larat dah, maka dibayarkan fidyah setiap hari 1 cupak. Okey, sama seperti nazar ataupun kafarah. Ataupun dia berbuka kerana sakit lumpuh yang tidak ada harapan untuk sembuh, hukum dia sama juga. Baik. Qala wa ammal hamilu wal murdi'u, adapun orang yang mengandung dan orang yang menyusu, fa in aftarata, sekiranya dia berbuka khaufan ala nafsihima, bimbang keselamatan diri dia, wajib al-qada'u bila fidyatin, wajib qada tapi tak perlu bayar fidyah kerana dia bimbang keselamatan diri dia. Sebab tu orang mengandung kena dapatkan nasihat doktor, sebab kadang-kadang boleh menyebabkan kandungan. Kalau tak makan, dia tak ada makanan, kita tak ambil rawatan doktor pula untuk nasihat doktor, ada kes yang baby gugur. Bukan sebab puasa tu, sebab dia tak ikut follow. Puasa okey, tapi ada hari yang mungkin baby lah terjadi apa-apa kondisi yang tertentu, dia kena buka puasa sebab baby perlukan makanan. Aw 'alal walad, tapi dia bimbang keselamatan anak ataupun janin. Lazimat humwa al-fidyatu fil azhar, kena qada dan tambah plus dengan fidyah. Ini mazhab Syafi'i. Dia qada kemudian tambah 1 fidyah. Fidyah ni boleh bayar dekat lembaga zakat dah. Baik. Hukum yang sama. Wal asahhu annahu yulhaqu bil murdi' man aftara li inqadi musyrifin ala halak. Iaitu dihubungkan orang yang sama dengan orang menyusu boleh buka puasa, iaitu orang yang berbuka untuk selamatkan orang yang lemas, orang yang nak mati. Kita tengok orang lemas, kalau kita tak makan, kita tak larat nak selamatkan orang yang lemas tu, kita boleh buka dan bayar fidyah. Sebab dia buat kerana orang. Dalam konteks yang baru, doktor yang buat pembedahan selamatkan nyawa orang, kalau ikut mazhab Syafi'i, maka kena qada dan bayar fidyah. Soalan itu mereka ambil pandangan daripada Tajuddin As-Subki, tapi pendapat itu sangat lemah. Ya. Lal muta'addi bi fitri Ramadan bi ghairi jima'. Tadi dimasukkan kalau orang yang berbuka dengan tanpa sebab syarak, dia tidak dihubungkan dengan orang yang dia berbuka dengan sebab menyusu. So dia kena dia berdosa satu pasal, kemudian dia kena qada bi fitri Ramadan dari jima', tak ada fidyah, qada saja sebab tidak ada nas
Tapi boleh ditakzir. Boleh ditakzir. Jadi orang kata tak adil lah macam tu. Dah buat macam mana? Fidyah tu untuk tolong orang miskin. Ini yang aja orang tanya ni. Wa man akhara qada'a Ramadan ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadan akhar. Siapa yang lewatkan puasa Ramadan sampai dah Syaban tak qada lagi. Dia boleh qada, tak sakit apa, hatta dakhala Ramadan akhar, sampai masuk Ramadan yang baru. Ni nak masuk Ramadan baru ni. Lazimahul qada'u li kulli yaumin muddun. Kena qada dan bayar fidyah satu hari satu cupak. Kalau dia tak dan qada 20 hari, maka 20 cupak, lebih kurang berapa kalau satu cupak RM2? RM40, tak mahal manalah. Wal asahhu taqarruhu bi takarruris sinin. Pendapat yang terkuat dalam mazhab kena kali ganda setiap tahun bertambah. Tahun kedua, kali 2. Tahun ketiga, kali 3 lagi. Jadi banyak. So, cepat-cepat bayar. Wa annahu law akhara al-qada'a ma'a imkanihi famata. Allah. Dia lewatkan qada. Tiba-tiba bulan Syaban dia meninggal. Famata. Dia boleh qada tapi dia tangguh. Ukhrija min tarikatih. Dia dikeluarkan daripada peninggalannya. Bikulli yaumin muddan. Setiap hari 2 mud. Muddun lil fawat, muddun kerana tak sempat qada, dan muddun kerana dilewatkan. Ingat. Siapa yang melewatkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan yang kedua, dia mati bulan Syawal, dia tak qada, kena qada dan kena bayar 2 kali ganda fidyah. Allah. Wa muddun li takhir. Tempat kita distribution edaran fidyah kepada siapa? Wa masriful fidyah al-fuqara wal masakin. Orang miskin dan fuqara. Walahu sarfu amdadin ila syakhsin wahid. Dia boleh gabung 30 hari tu, 30 cupak tu kepada satu orang. Sebab dia kewajipan dia satu hari satu orang. Jadi esok kewajipan yang lain dia boleh bagi orang yang sama. Jadi orang tu boleh dapat kalau RM2, RM60 daripada dia. Jadi kita hafal ni, walahu sarfu amdadihi ila syakhsin wahid. Bayar fidyah guna duit boleh, banyak beras pun boleh. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz, Ya. apa nama hak orang tua-tua buat pediah bu beras teh roda turun suruh tarik itu lagu mana? Itu semua adalah hilah salbiyah yang tak bagus. Walaupun diharuskan oleh mutaakhir ulama, tapi dia ada kesan yang negatif dari sudut ekonomi, dari sudut reputasi. Jadi elok tak buat. Ya. Jadi kalau buat pun tak dosa kan? Tak mau ni katalah, sebab ada ulama yang kata berdosa, elok-elok lah. Al-khuruju minal khilaf fi mustahab. Ya. Kita ambil pendapat-pendapat yang elok lah. Makna dia itu bukan pendapat Imam Syafi'i, itu pendapat sebahagian Syafi'iyah. Yang itu yang disebut oleh Wabazali salbiyat fil mazhab. Ada kelemahan-kelemahan yang sebab dia tak beredar pada orang lain. Dekat depa je. Dia bagi orang miskin 5-6 orang tu lah dapat. Jadi kita kena ubah. Dulu mungkin ada sebab, ada reason yang ulama bagi. Ada hajah dia. Sekarang zaman kita ni alhamdulillah sistem bagus. Jadi hajah tu dah tak ada dah zaman sekarang. Tanpa kita prejudis kepada ulama-ulama yang mengharuskan, tapi kita melihat pada sistem kita kan ada image, kita ada reputasi, kita ada governance, benda-benda macam tu kita kena check jugalah. Nanti orang kata apa pula? Apa dia? Depa masuk pediah semayang sekali lah tu. Ya. Kita tak perlulah. Zaman dulu mungkin ada faktor-faktor tertentu. Jadi bila hajah dah tak ada, keperluan dah tak ada, kemiskinan pun tak macam dulu. Benda-benda macam tu kita boleh ubah kepada fiqh-fiqh yang lebih ijabiyah, yang lebih baik. Di Kedah tu saya perasan, benda ni di antara benda tidak masyru'. Bila sembahyang orang mati je, tuan rumah bagi duit sembahyang orang mati. Tapi alhamdulillah bila orang Kedah berjaya dididik untuk guru, sekarang dia tak ada dah tak bagi dah duit kepada orang.
Yang terbalik pula, kita pula bagi duit kepada ahli keluarga. Yang tu yang betul. Itu yang betul. Lepas tu saya tanya masa mengaji dengan Ustaz Fahmi Zamzam, dia buat begitu kat dia orang. Betul, dia kata, sepatutnya orang yang mati tu dapat duit, bukan dia bagi kita. Jadi dia ubah sistem tu. Jadi situ satu benda yang baik. Macam makan lah. Kita tak kata bid'ah, kita jamu makan. Tapi yang elok sekarang ni di Kuala Lumpur, tahlil buat, tapi yang jamu makan tu orang lain. Jiran-jiran yang hantar makan. Nampak tak? Kita tak bukan bincang pasal halal dan haram, tapi kita bincang dari sudut governance, bincang dari sudut reputation. Takkanlah saya orang yang sedih. Kan? Kalau bini kita teriak pun, dia tak masak nasi lah. Kita lah pergi masak nasi. Ini kematian. Jadi, dia yang buat. Yang eloknya, tahlil tu macam di Kuala Lumpur masjid buat. Kita masjid yang urusnya. Siapa yang jamu bagi duit khairat tu, masjid yang buat. Nampak tak? Jadi benda tu boleh dididik dengan ilmu. Lama-lama okey lah. Bukan tahlil tak buat, cuma ubah dari sudut siapa yang bagi duit, siapa yang urus duit, macam tu lah. Nak buat tahlil buat sama-sama keluarga. Yang dimaksudkan ni kenduri. Habis duit dan sebagainya. Mungkin zaman dulu sesuai zaman sekarang ni, peningkatan pun dah bagus, kesedaran dah bagus, masjid pun dah susun. Duit khairat tu dah ada. Dia bagi duit. Apa salahnya masjid susun? Sebab dia dah distribute. Setiap tahun dia bagi duit sumbangan-sumbangan. Itulah masjid. Di Kuala Lumpur Selangor dia buat macam tu dah. Masjid yang susun tahlil. Nak tanya sikit, Ustaz. Ya. Khuruz anil khilaf mustahabun tu hadis ke qaul ulama? Dan itu adalah kaedah ulama berdasarkan kefahaman Quran dan sunnah. Kaedah ulama ya. Ya, itu kaedah yang syarak, kaedah syarak. Kaedah syarak. Ataupun kaedah fatwa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustaz Ahmadi. Bos kita ya Ustaz Ahmadi. Silakan. Saya nak tanya bab apa nama dapat duit ketika solat jenazah lah. Saya dulu duduk pondok Ustaz. Memang masa budak-budak tu perkara ni menyeronokkan lah sebab betul dapat duit. Betul. Tapi selepas tu macam-macam kata tengah tempat tu dia tak bagi dah kepada orang yang pergi sembahyang. Tapi bagi saya rasa elok keluarga waris yang mati tu bagi duit kepada orang sembahyang, saya ingat tak salah Ustaz. Sebab apa kebajikan untuknya. Kecuali lah orang yang pergi sembahyang tu dia tetap harga. Panggil kami kena bagi RM10. Tapi hak duk panggil pondok-pondok ni kita tak harga. Dan sepatutnya waris kepada si mati tadi bagi juga macam upah lah kepada orang yang pergi sembahyang tu, sebab panggil mereka tinggal tempat dan pergi jauh. Harap orang kampung waris-waris sembahyang jenazah tak banyak Ustaz. Jadi selayaknya dah panggil orang pergi tu, apa salahnya waris itu bagilah bonus sebagai pengakhiran kebajikan untuk si mati. Jadi hak ni saya pun kadang-kadang macam orang duk kata lebih pondok ni seronok apa nama sembahyang banyak. Saya rasa tak betul sebab apa? Depa dipanggil. Kalau tak panggil orang pondok pergi sembahyang, tak ada orang nak sembahyang Ustaz. Jadi selayaknya apa salahnya bagilah apa nama sampul RM5 ikut waris itulah. Kalau ayah dia duit banyak, bagilah banyak untuk kebajikan yang terakhir untuknya kan. Saya rasa itu belakang saya Ustaz. Sekian, Assalamualaikum. Yang tu tak ada isu lah sebab kita panggil kita nak banyak duit minyak, itu tak ada masalah apa. Tapi yang dulu berlaku ni yang dekat-dekat pun dapat juga. Kita tak bincang dari segi halal atau haram. Dia nak bagi ambil lah, saya pun ambil. Tapi segi governance tu maksud dia orang yang ditimpa musibah kesedihan, sepatutnya kita yang membantu. Saya pun nak buka bantuan ni untuk Pak Long kita, kameraman kita, rumah dia terbakar. Jadi kematian ni lebih besar daripada rumah terbakar. Seeloknya kita bantu sebab mereka ada keperluan dan sebagainya. Tapi kalau tuan rumah nak bagi duit itu hak dia lah. Siapa boleh halang. Tapi kita tak create satu budaya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, misalnya kita minta orang baca Quran dekat kubur. Harus. Dan kita kena bayar lah. Macam dipendang, buat sebab kita panggil dia. Tapi kalau macam tiba-tiba kita pergi, kita saja
dan tuan rumah terasa terbeban sebab budaya yang membudayakan, itu tak baguslah. Jadi tapi kalau individu nak buat, untuk individu tak ada masalah, tapi sistem dia tak berapa nak bagus. Untuk sistem tak berapa bagus dari segi ekosistem dia, dari sudut image dia dan seumpama dengan dia. Sebab itu kalau orang macam misalnya kita minta seseorang hafiz, Ustaz Hafiz Abdul Halim ada banyak anak murid, kita minta boleh tak tolong baca Quran dekat kubur. Itu kena bayar upah. Kita minta macam Ustaz Azmari kata tadi, kita minta dia main dan sebagainya, elok kita minta upah. Tapi yang kita cerita budaya-budaya yang bukan kita panggil dan tak sebagainya, dia pemain. Kita nak kena bayar. Itu yang menjadi isu dia. Jadi kalau kita panggil orang dia main jauh, eloklah kita bagi tambang kepada dia. Itu tak ada apa Ustaz Azmari. Itu tak ada isu apa. Jelas Satu lagi nak tanya ni. Ya. Khaira man istajarta min kitabillah. Ini hadis dhaif ke? Hadis sahih. Sebab itu kita boleh minta upah. Kita boleh minta upah mengajar Quran. Kalau tengok dia pendang, saya tengok sahabat baik saya Ustaz Allahyarham Ustaz Kamal, depa ada sistem upah baca Quran. Sonok juga tengok. Saya fikir ada kena mati nak upah juga bagi kubur tu ada. Dia beza sembahyang dengan baca Quran, satu benda yang berbeza Ustaz. Apa dia Ustaz Ahmadi? Sebab apa? Sembahyang fardu kifayah. Baca Quran dekat kubur dia bukan fardu kifayah. Sebab itu kita boleh minta upah sebab dia tak ada sistem fardu kifayah. Jadi setiap hukum ni dia berbeza. Macam huluk kenduri kahwin. Dia ada isu tu salah. Huluk kahwin, tengok. Kalau kita ada setengah tempat, bukan dengan Malaysia, mereka letakkan syarat, siapa main kenduri kahwin aku, dia kena bayar. Itu maknanya bukan kenduri, itu jual beli. Itu jual beli. Tapi di Malaysia, lebih akrab kepada kenduri lah, sebab kita tak letak syarat. Cuma kita kecewa lah kalau orang tak beri huluk. Tapi huluk sampul itu bagus lah. Boleh ambil upah ajak Quran, semua boleh. Kalau di Mekah, Madinah, orang ajak Quran ni berpuluh ribu orang bayar. Ada sahabat saya dia pakai Quran, dia ajak surah apa, orang Arab bagi 50,000 rial. Jadi bagus lah. Memang bagus. Tapi kena betul-betul bagus kita ajak. Yalah betul, kita banyak lah, betul lah. 50,000 Ustaz Zahir. Arab dia pakai ya. Banyak tu. Betul lah ni Tuan Guru. Kadang kita, kalau kita pergi lepas kata dalam kenduri dalam 2-3 ringgit, dia tak nak layan. Nampak tak? Sebab tu kita nampak dia tak jadi kenduri lah. Itulah. Kita kena enhance sistem. Sistem ni maksud apa? Di zaman dulu, contoh dah kita tengok pandangan Tok Guru kita. Dulu pakai tai, haram. Bahkan ada yang kata kufur. Sebab masa tu, Tok Guru tak nak kita ni ikut penjajah. Sekarang ni benda tu dah tak ada isu penjajah. Kita pun dah berkawan rapat dengan British. Kita ada Commonwealth. Takkan nak pakai tai dosa besar lagi. Jenuh lah. Jadi dia ada, kita baca buku-buku Jawi, fatwa-fatwa ulama tempatan yang berbentuk zaman mereka, bukan zaman kita. Sebab tu kita enhance kan. Sebab tu di daerah, kalau kita pergi di daerah, mereka tak ada dah bagi duit. Ada Ustaz Asyad ada, dia boleh sahkan. Masa saya mengaji dengan Ustaz Fahmi Zazam, dia ajak macam tu. Kita sepatutnya pergi tolong orang yang mati tu. Tapi kalau orang mati tu kaya, dia dah buat kebajikan, tak ada masalah. Tetapi kita kena ingat, kebajikan yang paling terbaik masa hidup. Sebab tu Rasulullah kata apa? Dalam hadis sahih, perbandingan orang yang sedekah masa nak mati, seperti mana orang yang makan dah habis dah, dia baru nak bersedekah. Dan bersedekah ketika mana hidup 100 kali ganda lebih baik daripada masa nak mati. Allah. Ya, sebab itu sebenarnya kualiti ni sedekah masa kita hidup. Bukan masa mati. Tapi masa mati tu dipanggil macam talian pernafasan lah. Boleh lah, boleh bukan tak boleh. Tapi setengah orang ada terfikir masa dia hidup dia tak mau sedekah apa. Itu rugi sebab beza dah 100 kali ganda. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Sebab itu kita bukan kita bincang dari sudut isu bid'ah. Bid'ah tu isu lain. Kita bincang dari segi governance. Governance ni maksud dia dari sudut image, reputasi dan seumpama dengan fiqh ni dia ada reputasi dia. Dia ada reputation dia. Saya bagi contoh. Contoh. Bab musyawarah ni Ustaz, bab kenduri tadi. Baik yang kenduri. Dan kalau orang kenduri tu
kita nak bagi tu niat tumpang kenduri. Kita bagi itu kita bagi sedekah lah, tapi tuan Nah, kenduri kita tu niat dia tumpang harap kenduri dia harap bagi boleh nak baik. cover kenduri Ha. besar tu. Yalah, kita tak ada niat gitu, tapi kita niat tumpang kenduri. Kalau dia dapat Tumpang 1000 kenduri, pahala, tumpang kenduri lain cerita lah. Tapi makna dia, benda ni bukan hanya berlaku di Malaysia, di mana-mana tempat. Tambahan pula kalau di tempat-tempat moden, nama dia terbatas. Di kampung dia memang buat kenduri sungguh. Mai lah berapa orang pun. Kalau di tempat-tempat bandar, dia hantar surat berapa orang nak mai? 2 orang. 2 orang tu je boleh makan. Kalau dia mau main 3 orang, 2 orang. Kadang kita pergi ni, tuan guru kita pergi. Kadang-kadang tak ada makan apa, kita lepas dekat hotel dah. Sebab tu, saya punya pandangan syar'i, saya tulis dalam artikel, yang kata wajib pergi kenduri itu hanyalah bawah 2 marhalah ataupun satu kampung 40 buah rumah. Lebih daripada 40 buah rumah tak wajib dah sebab kos kita meningkat. dia sunat lagi. Dia tak wajib tu dalam sekitar kampung je. Yang Aklinu tu bukan Aklinu satu Malaysia, Aklinu qaryah kita je. So kalau qaryah kita tu ada 10 km, 10 km tu yang wajib mai. Bukan Perlis pun turun, Perak pun turun. Sebab Tu yang kos kita hadis mai dah. kenduri tu RM500. Tu dia Aulim wala bisyatin tu satu hadis sahih. Hadis sahih. Cuma hadis tu berkaitan dengan tempatan. Makna dia penduduk Korea. Jadi saya, kawan-kawan saya kahwin, lebih pada 2 marhalah saya tak pergi lah. Pasal kos tinggi. Baik saya bank in duit kat dia RM1 daripada saya perawi duit beratus-ratus, duit minyak apa semua. Jadi fiqh kita ni kadang-kadang salah faham. Sampai ke Sarawak dia terbang. Kenduri punya pasal. Yang masuk Aklinu an-nikah tu satu kampung je. Bagi orang kampung tahu dia nikah, orang luar tak perlu tahu. Orang pun tak tahu tak apa. Orang kampung cukup lah sebab orang kampung dia tengok mereka. Jadi fiqh kita ni dia berkembang. Dia menjaga semua. Takkanlah kenduri sampai kita kena habis RM200-300. Yang setengah yang mubalaghah tu beli baju baru. Beli semua baru. Tu dia. Itu nauk daripada mubalaghah. Sebab itu dia berlaku bebanan perkahwinan. Sampai orang buat personal loan. Hutang bank RM30,000 sebab budaya kita yang tak elok ini. Kalau orang kaya tak apa di Saudi, sekali kahwin bukan tak apa, itu rosak tu budaya. Sekali kahwin habis 300 juta. Allah. Ada orang kaya. Macam tu Ustaz Razak, kita buka kandang unta. 300 juta habis macam tu. Itu dah haram dah. Itu budaya orang kaya. Dan berlaku perlumbaan. Sebab itu kita faham sunnah fiqh dalam bentuk yang simple. Buat seekor kambing, 2 ekor kambing. Dan makruh kita hutang nak buat kenduri. Bukan elok kita nak keluar tajuk sikit. Isu warna rambut. Boleh. Orang perempuan boleh warna rambut. Tak ada masalah apa. Ya, yang penting telap air. Telap air boleh ambil wudu. Itu kecantikan biasa. Macam pakai contact lens dan seumpama dengan dia. Jadi kita bincang di sini. Fiqh Syafi'iyah adalah fiqh yang berkembang. Mutatawirat. Dia berkembang daripada zaman ke zaman. Tapi diuruskan oleh fuqaha. Sebab itu kita melihat, contohnya kita melihat sembahyang. Sembahyang dia ada harus, tapi dia ada reputasi dia. Misalnya kita sembahyang tanpa pakaian. Elok, tapi tak elok kita pergi sembahyang nampak bahu, pergi masjid tinggal, orang kata apa, tinggal pusat ke lutut tutup. Tapi segi image tak bagus lah benda tu. Jadi kita sekali membina fiqh dalam bentuk ketamadunan. Kita tengok benda ni tak haram. Banyak benda tak haram. Tetapi isunya reputation kita macam mana, sistem ekonomi kita macam mana, gambaran Islam tu macam mana. Itu yang dibawa, yang kita ingin bawa supaya orang faham. Fiqh ni dia ada kesan impak yang besar dari sudut ekonomi, sistem. Contohnya katakanlah zakat, kalau kita boleh bagi kepada anak, tak berkembang lah. Anak tu dapat nafkah, anak tu dapat, dia pusing dekat mereka saja. Akhirnya tak berkembang. Itu maksud dia tasbih. Kita bukan kata haram. Kalau tuan rumah macam Ustaz boleh kata nak bagi, itu tak ada masalah. Dia bagi secara redha. Jadi tak ada isu di situ. Baik. Kemudian, wajin suha jinsul fitrah. Sama dengan zakat fitrah. Bagi beras. Soalan tadi dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tu Imam Nawawi ni dia tahu otak kita. Sebab itu kita kena itilak kita Imam Nawawi ni al-adkar. Dan saya galakkan
Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita wujudkan Madrasah Nawawi ini dalam Go Takmir, baca Al-Azkar, baca Arba'in Nawawiyah, baca Bustanul Arifin, baca Minhajul Talibin kalau dah mampu dah insya-Allah. Baca Syarah Sahih Muslim, buku-buku dia banyak. Jadi orang akan kenal Imam Nawawi. Orang akan dapat sumber yang betul. Orang akan tenang. Loh, yang kata ni Imam Nawawi rahimahullah. Jadi, cuma pasal apa pusat zakat dia tak terima beras. Sebab bila kita terima beras, dia kena ada store. Bila store dia ada kos penjagaan, kos elektrik lah, kos apa. Sebab itu kita bukan tak terima, kita tak ambil beras, kita ambil duit. Duit ada sistem. Sekarang ni ada zakat digital lah macam-macam. Sekarang ni orang nak bincang zakat Bitcoin lah. Sebab duit dalam sistem, bila kita bayar kepada PPZ, duit zakat, duit fitrah, duit kafarah, duit fidyah, duit tu dalam sistem dia tak bebankan zakat. Kalau cuba bayangkan kita bagi beras Ustazah, pusat zakat nak letak ke mana? Kalau 1000 gantang, kalau ada 1000 cupak, nak letak beras tu kat mana? Ustaz Razak. Kalau kita nak letak kat mana? Kos tinggi. Lebih baik kita ada bayar kos store tu, kita bagi kepada golongan-golongan fuqara. Maka bukan di sini kita menolak mazhab Syafi'i, tetapi zaman tak menyokong kita. Sebab saya rasa pendaftar zakat di Kedah tak lebih daripada 30,000, lebih daripada 30,000 orang. Kalau ada bagi zakat fitrah, ni zakat fitrah yang kutip lah. Pemberi zakat Kedah, fitrah dekat Kedah ada lebih kurang 1 juta orang misalnya. Kalau ada lebih kurang, contoh tolak orang bukan Islam, ada 500,000 atau ada 700,000 orang pemberi zakat fitrah. Dan kita bagi lebih kurang zakat fitrah, ada banyak pendapat lah. Ada yang di Kedah dia ambil RM7, kemudian berapa 14, RM21 tengok jenis beras. So kalau kita ambil satu gantang, setengah gantang lah, nisfu sa', lebih kurang berapa? Dekat harga RM7 tu atau RM14 tengok jenis beras. Nak letak mana beras itu tu? Makna kena sediakan lori. Sebab kita pergi masjid, kita pergi bayar zakat fitrah tu dia. Lori kena sedia. Tu dia pula nak kena letak dalam tong. Maka di situlah kebiasaan para ulama kita pilih mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Nasib baik ada mazhab Abu Hanifah. Cuba kita bayangkan, mazhab Abu Hanifah pun kata tak sah dengan duit. Macam mana kita nak uruskan zakat yang begitu banyak dengan bendang? Ini yang kita katakan fiqh. Fiqh adalah membentuk suasana tamadun supaya tamadun berjalan dengan baik dan kita dapat berinteraksi, dapat duit mudah, dapat sedekah ke orang, dapat hidup dengan aman. Itulah yang dikatakan kepentingan fiqh. Fiqh kadang-kadang kita faham maksud hadis lebih mendalam daripada muhaddis. Muhaddis dia faham literal, tapi fiqh dia faham melihat kepada maqasid, melihat kepada kerangka, zaman, kawasan, keperluan dan budaya. So kita dah sampai kepada waktunya, alhamdulillah.